di antara perkara yang sangat penting dalam kita menuntut ilmu, iaitulah kita menjaga adab dengan guru. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, betapa pentingnya adab ketika menuntut ilmu, sehingga kan ulama menyebutkan kami belajar adab dulu sebelum kami belajar ilmu. Ilmu yang kita perolehi tanpa adab kita kepada guru boleh menyebabkan ilmu yang kita terima itu tidak ada keberkatan di sisi Allah, dan apabila ilmu tidak berkat, maka dia tidak akan menjadi manfaat, bahkan boleh merosakkan kehidupan kita dunia hingga akhirat. Tuan-tuan tengok bagaimana ditunjukkan oleh ulama-ulama yang besar. Antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sangat menjaga adab terhadap guru-gurunya, sehingga kan guru seorang yang tidak mengajar kepada Imam Asy-Syafi'i ilmu yang besar, hanya satu ilmu yang kecil pun Imam Asy-Syafi'i meletakkan dia dalam satu kedudukan yang sangat istimewa. Sebagai contoh, pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i duduk bersama dengan pengikut ataupun pelajar-pelajar yang begitu ramai. Dalam keadaan sedang mengajar itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang comot pakaiannya daripada orang Badui. Busuk baunya masuk dekat dalam majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i yang sedang mengajar berhenti mengajar, bangun, pergi berjumpa dengan lelaki tersebut. Bukan sekadar berhadapan dengan lelaki tersebut, dia terus memeluk lelaki tersebut dalam keadaan tidak mengendahkan baunya, dan pakaian bersih yang dipakainya tercalit dengan kotoran yang ada pada lelaki tersebut. Pelajar-pelajarnya semua kagum dan takjub dengan suasana tersebut. Apa yang berlaku ni? Siapakah lelaki ini? Tertanya-tanya, subhanallah. Dan mereka membiarkan peristiwa tersebut. Lalu Imam Asy-Syafi'i duduk kemudian mengajar kembali. Habis daripada kuliahnya, selesai daripada pengajarannya, maka pelajar-pelajar yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, "Wahai Imam Asy-Syafi'i, siapakah lelaki tersebut yang kamu muliakan sedemikian rupa walau keadaannya demikian?" Dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menceritakan bahawa dia adalah guruku dan aku muliakan dia. Apa kisahnya? Imam Asy-Syafi'i melanjutkan ceritanya. Dia kata, subhanallah, pada satu hari ketika aku sedang mengarang kitab fiqahku, dan aku sampai pada satu bab yang menyebabkan aku tak mendapat conclusionnya, kesimpulannya, nak membezakan di antara anjing yang telah sempurna umurnya ataupun anjing yang masih di bawah umur. Macam itulah lebih kurang. Lalu dia pun pergi kepada satu kawasan yang ramai orang Badui. Di situ subhanallah, orang Badui ini biasa dengan membelah anjing untuk memelihara binatang-binatang salih alaihi ataupun menjaga haiwan-haiwan peliharaan. Lalu dia berjumpa dengan lelaki ini, ditanyakan kepada bagaimana aku nak kenal pasti anjing yang telah cukup umurnya, anjing yang dewasa ataupun anjing yang masih belum cukup umurnya. Dia kata, kalau kamu nak kenal anjing yang dewasa ini, kalau dia nak kencing, dia akan mengangkat salah satu dua kaki dia. Sedangkan anjing yang masih kecil ini, dia tidak mengangkat kakinya. Subhanallah, dia mengajarkan aku ilmu tersebut, dan dia adalah guruku, dan aku muliakan kedudukannya sebab dia menyampaikan ilmu kepadaku. Tuan-tuan, demikian bagaimana mereka mengangkat kedudukan ilmu, aku mengangkat kedudukan kemuliaan guru-guru mereka, dan apa yang berlaku? Allah muliakan kedudukan mereka. Sampai sekarang kita mengiktiraf akan keilmuan dan kehebatan ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tuan-tuan, bandingkan kita adab dan akhlak kita dengan guru-guru kita. Kita duduk sekarang di universiti, kita duduk sekarang dalam kedudukan kita masing-masing, kita membaca Al-Quran, bahkan ada di kalangan kita menghafaz Al-Quran, tetapi kita meninggalkan guru-guru kita yang dulu mengajar kita alif ba ta. Kita tidak memandang mereka, kita meletakkan mereka di tepi. Kita muliakan guru-guru kita yang hebat, tapi kita meninggalkan guru-guru kita yang kita rasa macam ilmunya sedikit disampaikan kepada kita, sedangkan kita lupa bahawa kalau tak kerana dia, kita tak mampu untuk menghafaz Quran sekarang, kita tak mampu untuk membaca hadis-hadis Nabi SAW yang hebat sekarang ni. Maka tuan-tuan, demikian mungkin boleh menyebabkan ilmu kita tidak menjadi manfaat, disebabkan hilang keberkatan, kita meninggalkan penghormatan yang sepatutnya kepada guru-guru kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.